di bidang ini kita dah mempunyai satu lagi siri CDL yang bagi saya siri ini mungkin sangat unik lah kerana bilangannya adalah bilangan yang ke-111 111. Okay. Jadi tanpa membuang masa, kita akan menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh terlebih dahulu untuk meneruskan dengan sesi snippet terlebih dahulu. Okay, silakan Datuk. Terima kasih Encik Nur Azman dan selamat sejahtera dan selamat petang semua. Dan selamat petang juga kepada pembentang kita Puan Nabilah. Ya. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk pembentangan petang ini, dan kepada semua yang dapat bersama untuk sesi pada petang ini. Saya mulakan dengan tajuk hari Jumaat kita pada hari ini, iaitu Accidental Manager. Selalunya kita terdengar bahawa dalam sebuah organisasi kita dilantik untuk menjadi anggota atau pihak pengurusan dalam sesebuah organisasi. Saya kata secara umum, tapi rujukan untuk kita yang ada dalam bidang pendidikan ialah khususnya pelantikan sebagai ahli pengurusan atau pasukan pengurusan sesebuah organisasi maupun di peringkat sekolah, PPD, JPN dan KPM umpamanya. So, accidental manager ni saya akan sebut macam mana boleh wujudnya istilah accidental manager. Ada kata-kata hikmah daripada Janet Cropper ni. Leadership isn't a title. It's a multifaceted skill set with a profound impact on individuals, teams and organizations. Bukan kerana saya jadi pengetua penolong kanan GKMP, pegawai PPD, ketua PPD, pengarah JPN, timbalan atau apa juga ketua penolong pengarah. It's not the title. Tapi apakah skill set yang ada pada kita yang membawa kesan kepada orang di bawah kita, yang bertugas bersama kita, pada pasukan-pasukan di bawah kita, pada organisasi secara keseluruhan. Itulah maksudnya. So, ia lebih daripada itu bila kita duduk di satu tempat dan menjawat sesuatu jawatan itu. Khususnya termasuk jawatan yang merupakan hakiki. Kerana kita ada juga, kita diberi tugas-tugas kepimpinan tanpa satu jawatan pun. Right? Itu bukan jawatan hakiki di sekolah, tetapi kita menjadi pemimpin. Right? Tapi untuk menjadi pemimpin atau pengurus umpamanya satu-satu event di sekolah atau umpamanya setiausaha sukan, walaupun bukan tugas hakiki, tapi untuk menjadi setiausaha sukan pun kita perlukan skill set yang sesuai, yang perlu ada pada kita untuk mengetuai rakan-rakan yang lain dari segi sukan di sekolah kita. So, dalam satu kajian baru yang dikeluarkan bulan ini juga oleh The Chartered Management Institute di UK, dan mereka menyatakan 82% pihak pengurusan tidak mendapat latihan yang terurus atau yang formal. Walaupun mereka dah duduk di kerusi kepimpinan, tapi tak ada latihan yang skill set yang saya sebut tadi. Mungkin ada sedikit di situ kursus-kursus pendek, tetapi untuk menjawat satu jawatan yang khusus, apa yang diperlukan, skill set yang diperlukan, 82% menyatakan mereka tidak ada latihan formal itu. Dan daripada kajian itu, mereka dapati seorang daripada 3 pekerja suka nak jauhkan diri daripada budaya kerja yang toksik, yang negatif. Ya, termasuk mereka mempunyai satu perhubungan yang tidak selesa dengan pihak pengurusan dan pelbagai perkara yang lain yang tidak membawa keselesaan atau keseronokan di tempat kerja. Kadang-kadang di setengah tempat
orang walaupun gaji dia kurang tapi dia sanggup bekerja kerana happiness index. Dia seronok kerja di situ. Kita cikgu, kita nak ke sekolah. Kita nak seronok kerja. Kadang-kadang kalau walaupun tugas tu banyak, tapi kita seronok. Kerana faktor-faktor lain yang mempengaruhi DNA kita untuk terus nak seronok dan kekal di situ. Mereka ada lagi satu dapatan daripada kajian ni, yang nombor 3 ni. Mereka yang dapati macam pengurus mereka tu tidak efektif. Mereka berhasrat untuk nak tinggalkan jawatan atau tinggalkan organisasi itu dalam masa yang terdekat. Sebaliknya, pengurus yang telah terlatih dapat menangani isu dengan lebih baik berbanding dengan mereka yang tidak terlatih. So, kita kena dapat latihan yang terbaiknya. Right? Yang terbaik untuk di mana kita diletak sebagai pihak pengurusan. Kita kena tahu, saya suka apa yang disebut oleh Jack Welch. When you were made a leader, you weren't given a crown. You were given the responsibility to bring out the best in others. Ini bukan mudah. Kalau kita memahami kata-kata hikmah ni. When you were made a leader, you weren't given a crown, but you were given the responsibility to get the best out of others. Dan satu lagi saya pernah terbaca, mereka katakan bahawa people do not leave organizations. People or workers or employees do not leave organization. They leave leaders. Kadang-kadang mereka suka, rakan-rakan di sekolah tu suka. Tapi mereka tinggalkan organisasi kerana pengurusan. So kita sebagai pihak pengurusan, kita selalu kena faham nadi pekerja kita, staff kita. What is the pulse? Kita kena faham apakah nadi itu. Apa sensasi di bawah sana. Kita tak boleh. Kerana kita nak kekalkan staff kita, kita nak kekalkan indeks keseronokan kerja itu. Pada masa yang sama, kita dapat mencapai apakah hasrat atau matlamat organisasi termasuk objektif yang nak dicapai. So, ini adalah zaman yang berbeza. Kita ada zaman, saya pernah sebut beberapa kali, the Industrial Revolution. Lepas tu ada revolusi informasi. Sekarang ini kita ada revolusi emosi. Saya ulang. Kita datang daripada revolusi industri, kita berganjak ke revolusi informasi. Sekarang kita berada di revolusi emosi. Maka kalau kita pemimpin, kita kena jaga homeostasis emosi dalam kalangan staf kita. Bukan perkara yang senang, tetapi itu adalah satu panggilan yang kita harus memenuhi. Kalau kita nak move forward, kita deal dengan generasi-generasi yang berbeza dalam satu organisasi. Kita ada millennium, kita ada Z generation, kita ada baby boomers. Saya adalah daripada kalangan baby boomers. Dan setiap satu generasi, ini kita mempunyai DNA yang berbeza. Tapi bila kita gabungkan DNA generasi-generasi yang berbeza ini, seorang pemimpin yang dapat membina kejelikan di antara generasi yang berbeza ini, kita akan dapat satu organisasi yang berjaya, satu organisasi yang selesa. Tetapi kejelikan ini adalah kecekapan seseorang pemimpin untuk membina jambatan-jambatan di antara generasi ini, bukan menjadikan ruang yang perbezaan itu lebih besar. Kita kena merapatkan. Dan mereka yang dapat merapatkan intergenerational gap itu akan mendapat satu organisasi yang berjaya. Dan ia boleh dibuat dan pernah dibuat oleh banyak organisasi. Di sekolah perkara yang sama berlaku. Guru novis yang baru masuk. Lepas tu kita ada guru yang dalam mid career, dalam 40-an, ujung 30-an umur mereka. Dan kita ada yang umur 50 ke atas. So kita nak bina
satu kejelikan di antara generasi-generasi. So, who is the accidental manager? Dia hebat dari segi subject matter. Dia guru bahasa yang hebat umpamanya. Saya guna contoh saja. Tetapi dia diberi kepimpinan tu GKMP itu secara by chance. By chance. Jadi, kita tahu bahawa dia ada technical skills, tapi dia tidak terlatih untuk duduk di kerusi GKMP atau PK kadang-kala. Bukan salah dia. Ini kita tidak menuding jari kepada siapa. Kita hanya cuba mengupas apakah cabaran bila kita jadi pemimpin. Kita diberi peluang untuk jadi, tapi kita tidak mendapat latihan yang sepenuhnya. Mungkin dapat latihan sedikit. Dan ada juga yang rasa, saya tak perlu pun latihan ini. I don't need leadership training. Kerana tak ada siapa akan teliti pun. Tak ada siapa akan tahu pun saya ada ciri-ciri kepimpinan atau trait kepimpinan atau saya ada kemahiran mengurus. Mungkin orang tak tahu. Tapi sebenarnya, guru-guru semua sangat arif. Mereka dapat tahu siapa yang boleh memimpin mereka dan siapa yang tidak dapat mengurus operasi sebuah unit yang kecil itu. So, bukan salah mereka, kadang-kadang mereka tidak ada critical leadership skill tu yang amat perlu. Mereka tidak mempunyai tingkah laku yang diperlukan untuk memimpin, untuk menggerakkan dan untuk memberi inspirasi kepada pasukan-pasukan kecil yang ada dalam sekolah, di PPD atau dan sebagainya. So, bila kita tak ada, lama-lama orang yang menunggu, yang ada di bawah ni, dia hilang sedikit semangat kerja ni. So, kalau semangat kerja seorang pemimpin tu berkobar-kobar, maka orang di bawahnya pun semangat mereka pun memang akan you are like a catalyst. Anda menjadi pemangkin. Maka semangat mereka akan termangkin. Bukan senang tetapi kita kena buat. So, ahli-ahli dalam mobilisasi kita mungkin hilang hala tuju, motivasi, sokongan dan moral, semangat kerja itu dan produktiviti. So kalau kita nak dapatkan semua ni, kita kena cari latihan yang boleh membina kemahiran yang diperlukan. Apakah yang diperlukan? Kita memerlukan kemahiran, kita memerlukan nilai dan tingkah laku yang terpuji untuk menjadi pengurus dan pemimpin ini. So, kenapa? Kalau kita mempunyai skill set ini, maka kita boleh menjadi visionary leader, kita boleh menjadi teladan yang baik. Nombor 3, kita membina satu keyakinan di antara jaringan kerja. Kita boleh memberi empowerment, professional empowerment kepada staf kita. Kita boleh bersama-sama memimpin dalam penyelesaian masalah dan memastikan bahawa produktiviti tadi saya sebut, team performance itu optimum. So, 6 perkara ni boleh berlaku kalau kita ada skill set, value dan value. Tapi kalau kita tidak ada, mungkin ada di antara ini tidak akan berlaku. Semalam saya bersama dengan campus director yang baru di Matrix International School dekat Sendayan, Seremban, ya. Dan dia tanya saya satu soalan. Ini perbualan biasa aja. Saya pergi sana untuk jumpa saya punya mantan bos saya dekat IAB dulu, Mr. Low. Dan dalam sembang dia kata you must come and talk to. Dia ni berasal daripada negeri Taiwan. Dia punya campus director di Matrix International School. Di antara soalan dia tanya saya ialah soalan tentang, dia kata, do all your principals have visionary leadership? Itu soalan dia pada saya. Kerana lepas tu dia menghuraikan kenapa itu soalan dia. Dia kata pemimpin ni, nombor 1 ni sangat penting. You must set the vision for your organisation. Kalau kita tak tahu hala tuju, kita tak tahu nak bawa ke mana, maka kita akan buat apa yang dalam pengurusan kita panggil BAU, business as usual. The must do aja. Alah cari makan. Buat yang patutnya aja. Nak dapatkan hala tuju dan lihat light at the end of the tunnel, kita tak nampak.
So having visionary leadership ini sangat penting bagi kepimpinan dalam mana-mana organisasi, khususnya termasuk untuk sekolah. Kita ada 100 orang guru, 150 orang guru di bawah kita. So kita bagaimana kita nak menetapkan satu hala tuju yang menjadi matlamat bersama dalam semua dalam organisasi itu. Bukan mudah, tetapi itulah panggilan kita sebagai pemimpin. That is the calling, ya. Rather than becoming, even though you do become an accidental manager, tajuk kita hari ini, tapi kita boleh meletak betul tugas itu kalau kita mencarilah ilmu dan kemahiran yang diperlukan supaya kita tidak kekal sebagai accidental manager, tapi kita boleh jadi that leading manager, yang boleh memimpin aspek pengurusan dalam organisasi, aspek pentadbiran dalam organisasi. Kita boleh navigate sebagai kapten kapal ini. So, apakah key step yang kita boleh buat? Kalau kita nak capai daripada accidental, nak pergi kepada yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Satu, continuous learning. Apa yang kita buat dalam CDL ini? Continuous learning. Ya. Yang kedua, kita hadiri modular program. Program-program kecil. Tak semestinya program yang besar. Yang ketiga, kita melahirkan satu budaya kerja yang ada feedback. Kadang-kadang kita boleh bagi kertas kosong aja, tak payah tulis nama. Tulis tentang apa kelebihan atau kekurangan organisasi kita. Kita harus ambil tindakan sebegitu. Walaupun mungkin ada yang negatif, tapi it doesn't matter. Kita kena terbuka, ya tak? Bukan mudah, saya tahu. Saya pernah dia berada di peringkat kepimpinan itu. Tapi kita kena buat. Dan kita tak boleh lari daripada change management. Kerana dunia sentiasa berubah, apatah lagi selepas pandemik. Dan kita nak satu budaya di mana people are able to speak up. Speak up bukan untuk mencaci, tetapi untuk memberi constructive feedback. Leader ni dia coach, ya. Kalau dia nampak je, staff dia tu nampak macam sesat, tak dapat nak deliver, dia perlu jadi coach kepada staff itu. Okay, where are you stuck? Kenapa tugas yang diberi itu you tak dapat nak bawa lagi? So duduk bersama. You really sit down and help them. Itulah cara dia. You become that coach, right? It is the success of leadership is measured by the growth of the subordinate. Kehebatan seorang pemimpin bukan kerana dia hebat. Kehebatan anak buah dia. Selalunya bila anak buah hebat, orang tahu bahawa pemimpin di atas itu hebat. Right? Pemimpin yang berada di belakang itu hebat. Dan saya nak kongsi dalam buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom, ya. Beliau menyatakan dalam satu gerombolan kambing biri-biri sedang keluar untuk nak makan, ya, to graze, dia nampak ada satu kambing di depan itu. Nampak semua kambing biri-biri yang lain sedang ikut yang depan tu. Tapi dalam analogi dalam buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom, dia kata sebenarnya bukan yang ada di depan tu. Kadang-kadang pemimpin itu adalah yang di belakang, gembala dia, yang sedang membawa kambing biri-biri itu ke satu arah yang beliau rasa akan mencapai matlamat. So, organisasi pun begitu. Sebagai pemimpin, kita tak perlu ada depan-depan tu. Saya di antara mereka yang percaya, just do your job. Orang ramai tahulah, you are the leader and you are the one behind everything. Nak banyak-banyak nak menunjuk atau nak pergi cari point di depan tu, I am not a believer in that. Sebab saya percaya Tuhan sedang melihat dan bos-bos kita pun bukan bodoh. Dia orang pun tahu, mereka sedang melihat. They know how to evaluate an organisation. So remember, you can lead from behind. Tak perlu pun ada dalam semua gambar yang muncul pada hari itu untuk aktiviti itu. Ya? Biarlah gambar anak-anak buah kita yang ada di dalam tu. You stay behind. That is my philosophy lah.
falsafah saya. Dan akhir sekali internal mentoring program yang dah lama latih yang muda. So that also helps in talent development. So kalau semua perkara ni berlaku, seorang untuk bina kepimpinan dan pengurusan yang terpuji, saya rasa seseorang accidental manager pun boleh menyerlah. Dia tak boleh lari daripada nombor satu tu, continuous learning. So tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Termasuklah di antara buku, makalah, jurnal dan sebagainya, bacaan-bacaan kita, atau maupun dengan sembang profesional dengan rakan-rakan. Satu lagi konsep yang saya bincang semalam bila jumpa Dr. Jack Chow ni, ialah tentang wait time. Di mana bila kita bagi satu tugas, setengah orang dia buat dengan cepat, setengah orang dia perlukan masa. Dalam pengurusan kita panggil itu wait time. Dan saya di antara, bila saya tahu tentang konsep ini, saya mula mengamalkan sejak tahun 2007. 2007-2008, saya ada beberapa orang muda yang bertugas bersama saya dekat bahagian dasar dan hubungan antarabangsa. Very young. Umur semua kurang daripada 30. Saya gunakan konsep wait time. Guide them, coach them, dan bagi masa untuk nak deliver something. So tuan-tuan dan puan-puan, remember, reading is thinking. It is easier to build strong children than to fix broken adults. And foremost, always be positive, positive, positive. Remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dato' di atas perkongsian yang menarik. Sebenarnya saya sendiri pada permulaan tadi saya mengambil sedikit masa untuk menghadam apa yang Dato' nak sampaikan, sebab kalau tengok tajuk tadi accidental manager kan. Jadi mula-mula saya ingat pengurusan kemalangan, itu yang saya fikir sebab saya dengar kata accident. Lepas tu saya dengar. Lepas tu baru saya dapat hadam yang sebenarnya accidental manager ni dia merujuk kepada orang yang kita boleh katakan sebagai first time manager kan. Dan first time manager, yes, betul. First time manager, dan dia mungkin melakukan beberapa kesilapan lah. Mungkin dia sebenarnya somehow dia seorang yang sangat excellent bila dia buat kerja dia semasa dia jadi seorang member lah, dia bukan manager. Tapi once dia naik manager, dia tidak ada kemahiran yang mencukupi. Akhirnya dia melakukan banyak kesilapan lah yang boleh mencacatkan organisasi, betul kan? Betul. Dan kesian dia bukan salah dia, tetapi dia tak ada peluang untuk dapat latihan. Dan beberapa bulan yang lepas saya pernah bincang satu tajuk yang dipanggil Peter Principle. Peter Principle itu menyatakan ada orang dia naik ke atas ini, tetapi bila dia naik pangkat daripada satu grade ke grade yang lain, daripada competent dia jadi incompetent. Daripada competent, macam Azman sebutlah, dia nampak hebat dalam satu-satu bila dia member. Tapi bila dia dapat jawatan, dia naik. Orang nampak dia masih hebat bagi dia naik lagi, hebat bagi dia naik. Tapi sampai ke satu peringkat, dia tiba-tiba rasa incompetent kerana skill set yang diperlukan untuk jawatan itu berbeza. So set kemahiran itu atau kompetensi itu dia tidak ada. Dan saya rasa perkara ini memang kita tidak dapat elak lah. Kerana kalau sebagai seorang guru pun, kalau kita lihat dia ada DG41, DG44, DG48, dan setiap DG ni dia ada dia punya peranan dia lah. Kalau DG41 pelaksana, DG44 penggerak, DG48 pembimbing dan mentor dan seterusnya. Bermaksud kalau bagi saya kan, kalau di sekolah, kalau menjadi orang ketua penitia itu pun sudah menjadi manager kan untuk satu penitia tu. Betul. Agree. Dan dia perlukan skill set. Semasa dia ahli dia perlukan skill set untuk jadi ketua panitia. Bukan salah dia juga. Bukan salah dia juga. Bermaksud ketua panitia sebelum tu kena lah. Tapi kita kena lengkapkan dia dengan tools. Kita kena lengkapkan dia dengan
alat yang boleh digunakan untuk mengurus. Right? Kita tu boleh jadi pihak sekolah, pihak PPD, mana-mana pihak yang boleh memberi latihan untuk beliau jadi, macam Azman kata, paling rendah dalam hierarki itu ketua panitia. Tapi dia perlukan semua kemahiran itu. Macam you sebut tadi, betul, bukan salah dia. Kita kena cari solusi untuk perkara ini. Okey, baiklah. Terima kasih, Dr. Di Alright. atas pengungsian yang sangat baik. Jadi kita akan teruskan dengan perkongsian daripada Cikgu Nabila Farhana. Kita tunggu slide ya. Jadi sekali lagi saya nak ulang untuk petang ini adalah siri yang ke-111, Connecting Learning, CDL Hands-on Online Learning. Okay, jadi selamat datang kepada semua peserta yang mengikuti pada sesi petang ini. Okey, untuk CDL ini, bagi yang mungkin first time mengikuti sesi perkongsian pada petang ini, objektif kita adalah yang pertama adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua adalah membangunkan kompetisi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan yang keempat, membina jaringan. Jadi, kalau ikut kita kena daftar sebenarnya untuk menjadi pelanggan atau ahli CDL. Tapi setiap minggu akan ada poster yang disediakan beserta dengan link. Di dalam poster itu di mana kita boleh juga untuk on the spot menyertai. Tapi kalau cikgu nak dapat jemputan melalui email, silakan mendaftar. Link pendaftaran akan diberikan pada penghujung sesi inilah. Dan sesi ini telah berlangsung, saya fikir sudah agak lama sebab dia yang ke-111, bermaksud 111 kali Jumaat sudah. Okay, pada setiap hari Jumaat. Okay, dilaksanakan selama 1,5 jam, iaitu dari pukul 3 petang hingga 4.30 petang. Perkongsian adalah secara hands-on. Dan cikgu jangan risau, CDL disediakan secara e-certificate pada akhir sesi ya. Diminta untuk mengisi pautan lah. Dan kita punya hashtag di sini adalah Cikgu Bantu Cikgu. Okay, tajuk kita pada petang ini adalah 5 Magic Features in Canva yang akan dikongsikan oleh Cikgu Nabila Farhana sebentar lagi. Dan saya rasa saya mungkin belum memperkenalkan diri. Nama saya adalah Cikgu Nur Azman Vitamin. Dan sebenarnya saya adalah rakan kepada Cikgu Nabila Farhana, di mana kami dua berkenalan di dalam program Duta Guru. Saya memperkenalkan Cikgu Nabila. Data Facilitator kita pada petang ini, Cikgu Nabila Farhana Yahya daripada SMK Bukit Mentok Kemaman. Merupakan Duta Guru STEM yang sampai tunas kohort 1. Top 150 Cikgu Juara Digital 2023. Telah dianugerahkan ikon Guru STEM Daerah pada tahun 2023. Merupakan Guru Inovatif Sekolah tahun 2021. Mungkin kalau ada cikgu-cikgu di sini ataupun rakan-rakan pernah melihat di Didik TV ya. Merupakan Guru Personality Didik TV. Okay, Quizzes Certified Trainer Level 3. Guru Paling Kreatif 2023 dan juga merupakan pengurusi teknik Carnival STEM. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan Cikgu Nabila Farhana untuk meneruskan sesi perkongsian beliau. Okay, terima kasih Cikgu Nur Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Dengar tak suara saya? Jelas tak? Jelas Okey. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan 5 magic features in Canva. Sebenarnya baru-baru ini Canva telah naik taraf dan pelbagai features baru yang terdapat dalam Canva. Tapi hari ini saya fokus 5 je. Objektif untuk sesi kali ini adalah mengetahui tentang features magic yang terkini yang terdapat dalam Canva, menggunakan features yang 5 magic features ni dalam Canva masing-masing. Kita akan ada hands-on, sesi hands-on supaya cikgu boleh merasai sendiri macam mana nak menggunakan magic features ni. So, pada akhir pembelajaran, cikgu akan berjaya menggunakan 5, magic morph, magic switch, magic write, magic grab
dan juga translate. 5 features ni akan membantu cikgu dari segi design dan juga penyediaan bahan pembelajaran. Okay, orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta kan? So kita start dulu dengan ice breaking. Cikgu boleh scan QR code ini ataupun saya minta tolong rakan saya, Cikgu Azman, untuk sharekan link kepada dalam chat. Boleh tak? Ada. Okey, boleh klik pada pautan yang telah dikongsikan di chat, iaitu pautan WooClap. Okey. Okey, saya nampak dalam ni ada 203 orang, 204 orang. Ramai dah masuk dalam WooClap. Terima kasih telah mengikuti dalam WooClap ni, dah join. So, soalan yang pertama, today I feel. Okay, I feel apa? Letakkan pin di pilihan anda. Cikgu boleh letak pin, lepas tu tekan submit. Kalau cikgu tak submit, dia takkan keluar di paparan di sinilah. Kalau cikgu tekan submit, baru saya dapat lihat di sini. So kalau saya nampak ada yang cheerful, ada yang calm, tenang sekarang. Ada yang excited untuk tahu apa yang kita akan pelajari hari ini. Ada yang juga tired, mungkin penat baru lepas masak ke, ataupun baru lepas makan dah kenyang. Okey, harapnya cikgu-cikgu segar sediakan kopi di sebelah ke ataupun gula-gula untuk kekal segar dan dalam masa 1 jam sehingga 4:30. Okey. Okey, saya teruskan. Yang kedua, cikgu boleh tengok tak? Apa yang anda tahu tentang Canva? Dia tak keluar. Okey, apa yang anda tahu tentang Canva? Sekejap. Rasanya dia tak keluar dekat. Pasal ada isu sikit sini. Ya cikgu, setakat ni dia masih dekat apa nama? Okey dah. Baru ada kan? Okey. Tadi dia tak refresh. Okey, apa yang anda tahu tentang Canva? Apa yang cikgu pernah guna ke ataupun cikgu tak pernah guna? Cikgu tahu, oh Canva ni apa? Okey, boleh kongsikan siapa yang tidak berjaya untuk masuk dalam WooClap, cikgu boleh juga share di bahagian chat, komen. Okey. Apps untuk design, memudahkan kerja, sangat best. The best helper ever. Oh, saya setuju. Saya rasa saya guna Canva ni macam the whole thing. Dari segi presentation, nak buat design, pamphlet, video, even though sebarang yang berbentuk dulu guna Microsoft Word, saya dah guna Canva. Buat worksheet, semua saya dah guna Canva dah. Ada yang tahu sikit je, ada yang tak tahu lagi. Okay, ada yang guna untuk buat collage. Okay. Design, buat poster. Sangat menarik. Ya, betul. Okay. Banyak aplikasi yang sangat user friendly. Okay, pernah guna sekarang untuk editing gambar poster. Okay, bahan-bahan menarik. Okay, dan ada lagi respon? Aplikasi yang sangat menarik. Video, poster, presentation, logo, betul? Okay, buat worksheet. Cikgu nak buat worksheet, cikgu nak buat kertas soalan pun sebenarnya dah boleh guna Canva. Okay, dah. Adakah anda mempunyai Canva for Education atau Canva Pro? Saya nak tengok sebab features yang saya akan kongsikan hari ini
dia kena ada Canva Pro ataupun Canva for Education. Dia premium, inilah orang kata apa, premium features lah. Tapi saya akan share macam mana cikgu-cikgu ataupun peserta, kalau ada yang dalam kalangan bukan cikgu pun boleh dapat peluang untuk dapat akaun Canva for Education. Kejap lagi saya kongsikan. Okay, ramai yang dah ada juga yang tak ada. Okay, don't worry. Saya akan ni. Okay, kita stop ice breaking kita sini. Saya dah dapat overview sikit berkenaan dengan pengetahuan cikgu tentang Canva, emosi cikgu sekarang. Ada yang excited, yang mungkin tired tu mungkin boleh makan gula-gula ke untuk kekal tenaga, okay? Sepanjang sesi ini. Okay, jom kita kembali kepada Canva. Now, saya akan kongsikan satu link untuk join Canva team. Ini berpeluang untuk cikgu menggunakan features-features yang kita akan pelajari hari ini. Saya minta tolong Cikgu Azman untuk kongsikan link. Okay. Okay. Kalau cikgu first timer, bila cikgu tekan link tu, cikgu perlu macam dia kata join or something. So cikgu boleh tekan and then cikgu join. Kalau dia suruh login ke sign up ke, cikgu sign up je guna Google macam biasa. Boleh Google MOE, boleh juga Google personal sendiri, Gmail personal sendiri. Tak semestinya kena menggunakan akaun Delima. Okay. Okay. So, cikgu join. Kalau ada masalah boleh tulis di chat. Kelebihannya cikgu akan terus diserap masuk dalam tim saya. Macam mana cikgu nak pastikan, oh saya dah masuk ke belum? Saya tunjukkan kalau cikgu pergi dekat home. Kalau cikgu pergi dekat home, cikgu akan dapat lihat ada nama saya pada akaun cikgu. Okay. Tak apalah, biarlah nama saya tu. Saya pun tak boleh buat apa dengan design cikgu. Saya tak boleh tengok pun design cikgu sebenarnya. Dia technically saya memberi peluang cikgu-cikgu berada dalam tim saya. So dia letaklah nama Nabilah Fahana kalau cikgu tengok pada home cikgu. Tapi it's okay, don't worry. Kadang nanti cikgu Nabilah dapat lihat ke design saya? Tak. Saya tak dapat lihat unless cikgu share dengan saya. Kalau tak share memang saya tak dapat lihat. So don't worry about that. Okay. So, saya nampak bilangan peserta yang dah join team saya semakin ramai. So, okay. Now, saya teruskan. Kalau ada apa-apa sebarang macam saya terlaju sangat, boleh maklumkan pada ruangan chat ataupun nak buka mic ke pun boleh. So, seterusnya saya akan perkenalkan dulu. Saya tunjuk 5 magic features yang saya akan guna ni, apa benefit dia, apa kesan dia kalau kita guna magic features ni. Okay, lepas saya dah tunjuk 5 ni baru saya akan buat hands on. Okay, saya nak cikgu nampak kelebihan menggunakan magic features ni. Okay, magic features yang pertama adalah magic morph. Magic morph ni kelebihan dia mengubah sesuatu teks atau bentuk yang biasa-biasa je, contohnya bentuk heart ni ataupun perkataan yang biasa je, perkataan yang sangat plain, kepada sesuatu yang lebih kreatif, sesuatu yang lebih design yang lebih menarik. Sebagai contoh yang heart ni, dia menjadikan
balon yang berbentuk heart. So macam kita bolehlah guna untuk buat pamphlet ataupun buku program hari graduasi ke, ataupun buat buku program untuk persaraan seseorang ke. So daripada heart yang biasa kita boleh jadikan heart berbentuk balon. Balon ni pun sebenarnya kita boleh spesifik nak warna apa, gold ke, nak warna blue ke, anything. So dia boleh ikut design yang kita nak lah. Okay. Dan perkataan ni kalau cikgu nampak, daripada perkataan yang plain biasa, dia akan jadi satu design menggunakan batu permata ni, jewelries ni. So dia akan jadi macam ni. Okay, magic yang kedua, yang ini saya rasa ramai cikgu akan suka. Okay, magic grab. Dia ada dua, satu magic grab and dia perkataan grab text code. Nanti saya akan kongsikan. Magic grab ni dia akan daripada satu gambar yang biasa, gambar yang contohnya ni ada gambar panda di tengah-tengah ombak. Saya boleh grab panda ini dan mengubah kedudukan panda ini pada tempat yang saya nak. So end up, panda ini saya grab dan adjust, jadilah dia berada di atas. Okay. Dan satu lagi, magic grab ni dia sangat berguna bila kita nak tukarkan sesuatu teks. Contohnya kita nak buat soalan peperiksaan. Okay, kita nak soalan peperiksaan, kita kadang ada soalan latihan yang kita guna daripada buku teks, tapi kita nak ubah sikit dia punya nilai-nilai dia. So apa yang saya buat, okay, gambar ni saya ambil daripada buku teks ni. Dan saya menggunakan magic grab ni atau magic grab untuk ubah daripada 7 cm jadi 10 cm. Dan kalau cikgu biasa buat soalan kan, kadang-kadang dia ada macam B lah, A lah, sebab dia berdasarkan buku teks, berdasarkan soalan buku teks ke buku latihan. Tapi kita tak nak B, A ni, kita nak ada nombor kita sendiri. So kita boleh adjust juga B tu jadi nombor 1 ataupun kita padam je ke, and so on. So dia sangat membantu dalam menghasilkan latihan, soalan-soalan peperiksaan. Mudah. Nanti kejap lagi saya tunjuk. Itu magic switch. Magic switch adalah mengubah sesuatu bentuk design kepada design yang berbeza, kepada dokumen yang berbeza. Contohnya satu poster yang saya telah hasilkan, saya macam kan kadang-kadang murid kita, dia nak bentang tentang poster yang dia buat, tapi dia nak karang ayat dia tu dia macam sure tak sure, macam mana nak karang ayat yang dengan teratur. So apa yang kita boleh guna dalam Canva, kita minta Canva untuk menghasilkan summary ataupun menghasilkan rumusan daripada poster yang kita ada. Bila dia menghasilkan poster, menghasilkan rumusan ni kita boleh buat sebagai text presentation kita. So membantulah murid kita yang mungkin macam takut nak present, tak tahulah cikgu nak present apa. End up nanti dia present, dia cakap je perkataan yang ada dekat poster ke infografik mereka. Tapi bila kita dah sediakan summary ni, murid dia ada elaboration sikit daripada point-point yang dia tulis. Yang ni satu lagi magic switch ni, dia ada satu feature, sekejap lagi saya tunjuk, boleh tukar daripada perkataan biasa menjadi poem, puisi. Jadi kita tulis perkataan biasa je, tapi end up dia akan tulis satu puisi. Yang ini cikgu bahasa Inggeris boleh guna untuk mengajar berkenaan dengan puisi lah. Kalau macam kita nak ada bahan berkenaan dengan puisi, poem. So kita buat satu poem dan minta mereka underline dia punya rhythm macam ni kan, they, stay. Rasa cikgu English lebih tahu. Okay. Translate, yang ni pun saya suka sangat, membantu dalam PDP saya, membantu menghasilkan worksheet kelas matematik saya.
kan dalam Canva banyak dalam bahasa Inggeris. Tapi saya mengajar matematik dalam bahasa Melayu. So apa yang saya buat, saya dalam Canva ada bukan a few, dah banyak dah worksheet, template worksheet yang telah disediakan. So contohnya yang ini berkenaan dengan distance in coordinate. Siapa yang ajar matematik tingkatan 2, macam saya ajar matematik tingkatan 2, bab koordinat adalah bab ke-9 kot, saya tak ingat, 9 rasanya. So kita boleh ambil resource yang ada, worksheet yang ada dalam Canva, tukarkan, translate dalam bahasa Melayu. So kita gunalah dalam kelas kita dalam bahasa Melayu. Tak perlu kita nak tukar satu. Tukar the whole thing secara sendirinya. Okay. Kalau nak lekat dalam bahasa Arab pun boleh. Cumanya cikgu bahasa Arab boleh check dulu kot, sebab bahasa Arab ni takut ada macam kesilapan sikit-sikit ke. Dan last kali kita akan belajar berkenaan dengan Magic Write. Magic Write ini daripada ayat yang sangat simple, okay, dia boleh tolong kita untuk tuliskan ayat yang lebih panjang yang mempunyai description, huraian. Macam ni saya tulis there are 4 seasons which are winter, summer, fall and spring. Winter is the coldest seasons. End up Canva boleh menghasilkan satu teks berkenaan dengan winter dan siap dia kata the snow covered landscape, the opportunity to spend time with family and friends. Dia bagi tahu pula apa kelebihan winter dan dia bagi tahu pula winter sports yang kita boleh laksanakan sewaktu winter. Macam wah, mudahnya kadang untuk kerja kita kadang. Ni banyak untuk cikgu bahasa lah. Yes, these are the AI features dalam Canva. Dia tak tulis AI lah dalam Canva ni, dia tulis magic. Okay, sebelum mana yang tu? Okay, now baru hands on. Okay, cikgu ready? Saya nak tengok sikit. Kalau cikgu-cikgu peserta CDL ready untuk hands on, boleh tak kongsikan di ruangan chat nombor 1 ready, nombor 2 sosok, nombor 3 macam di awang-awangan. Okey, saya nampak banyak nombor 1, nombor 2 sosok. Dia tak nampak lagi apa nak ni kan. Okey, tak apa. Okey. Now saya kongsikan. Okay, ready kan? Okay, now saya mohon cikgu-cikgu untuk pergi front page. Okay, pergi front page. Lepas tu kita buat dulu yang first one tu, Magic Morph. Macam mana nak buat Magic Morph? Saya minta cikgu-cikgu pilih presentation. Kita buat satu presentation yang simple, tak adalah buat. Kita guna layout presentation. Okay, tekan presentation. Cikgu boleh ambil yang sedia ada, template yang sedia ada, atau cikgu nak guna yang lain. Contohnya saya nak ambil ni lah design yang division true or false question ni. Okay, terpulang tak cikgu? Ambil je design yang mana-mana. It's okay. Kita just nak bentuk presentation tu. Okay, saya ambil yang ni divisions true or false. Okay, ambil yang kosong boleh. Dia terpulang kepada cikgu. Sebab saya nak gunakan yang kosong je sebenarnya tu sebenarnya. Okay, now add page yang kosong. Kita just guna yang kosong lah. Okay, add page yang kosong. Lepas tu cikgu boleh pergi dekat tepi menu sebelah kiri yang banyak tu, yang ada design, element, text, brand and so on. Saya nak cikgu turun sampai cikgu jumpa apps. Okay, ada apps ni. Okay, lepas tu saya nak cikgu tekan apps.
Okay. Bila cikgu dah tekan apps, okay, cikgu akan dapat lihat dekat Discover ni banyak features baru. Macam Typecraft, kita ada benda ni, Lorem Ipsum, okay, and then saya nak cikgu pilih, cikgu tekan je button arrow ke kanan sampai cikgu jumpa Magic Morph. Okay. So, lepas tu cikgu tekan Magic Morph. Okay, cikgu tekan Magic Morph. Dia akan kata, okay, with Magic Morph, you can transform words and shapes into a simple written prompt. Okay, saya nak cikgu tekan open. Okay, bila cikgu tekan open, cikgu akan dapati Magic Morph akan berada di menu sebelah kiri, bawah sekali. Okay. Lepas tu, okay, kita akan cuba buat. Select an element in your design. Buat masa ni dia kosong kan? Okay, apa yang saya nak cikgu buat? Okay, cikgu boleh pilih add an example element. Okay, so saya akan cuba guna star. Okay, kita akan cuba guna star. Okay, tekan je star. Cikgu akan dapati ada satu star dekat presentation cikgu. Okay, lepas tu yang kedua, dah pilih star, dia kata describe the look. Cikgu nak star ni bentuk macam mana? Cikgu boleh tulis dekat sini atau cikgu boleh gunakan apa yang dah ada dekat bawah ni, try an example. Saya nak cuba tulis Saya nak tulis star saya ni dia apa namanya? Saya nak dia jadikan balloons, tapi tak nak balloon tak nak. Dia cloudy, dia macam ada macam orang kata fluffy macam awan tu. Okay, so saya buat cloudy blue salah je. Saya buat ni blue cloudy. Nah. Okay, kita try. Okay. Lepas tu kita decide kat sini lah. Cikgu boleh tulis nak jadikan blue cloudy ke, cikgu boleh tulis nak color apa ke, ataupun cikgu nak tulis macam ni, balloons ke pun boleh. Kita akan try. Saya akan try guna blue cloudy. Lepas tu tekan Magic Morph. Di sinilah AI berlaku. Dia akan cuba cari something yang blue, okay, ke awan-awan, warna awan sikit. Lepas tu tapi tadi cikgu kena tahu apa yang cikgu nak tulis lah. Macam saya ni dia contoh. So adalah mungkin tak cantik ni mungkin sebab penerangan dia kurang tepat. Okay, tapi still boleh kita guna. Ini saya buat. So dia macam ni. Salah. Atau kalau kita nak try jadikan dia balloon tadi. Okay, kita go back. Kita tekan balloon. Dia kata inflatable reflective gold foil party balloon. Dia terang betul-betul. Saya tak nak gold lah. Saya nak try jadikan dia silver. Boleh tak? Okay, Magic Morph. Okay, so dia tengah, it's happening. Dia tengah cari, tengah cuba. So, tada! Ni cantik sikit. Ni nice sikit. Inflatable blue, silver, apa balloon something ni.
So kita boleh guna kalau kita nak buat poster ke presentation berkenaan dengan ni ke, kita boleh guna. Kan nampak dia macam memang belun yang warna biru. Okey, siapa berjaya untuk menghasilkan atau menggunakan Magic Morph ni? Boleh tak cikgu share dekat chat? Kalau berjaya 1. Kalau tengah-tengah jalan 2. Kalau 3 tak berjaya dah cikgu. Okey, boleh saya dapatkan respon? Cikgu, ada satu soalan cikgu. Dia tanya ada limit tak? Maksudnya limit berapa kali pakai ke sehari? Tak ada. Tak ada. Dia macam biji remover, so far memang boleh guna je. Okey. Terima kasih. Sama. Okay. Mungkin kalau ada peserta nak try kita buat macam benda tu, screenshot letak dekat chat pun boleh juga. Saya tadi minta star saya jadi futuristic. Jadi ada dalam chat tu lah. Boleh kongsikan di chat, ruangan chat. Okey, seterusnya saya akan tadi dah Magic Morph. Yang kedua kita akan pelajari berkenaan dengan loading. Loading apa ni? Sudah. Dengar tak suara saya? Masih dengar. Macam hang dah. Sebab mungkin banyak buka tab sekali kan. Sekejap, saya akan cuba ni jap. Okay, kalau Cikgu Nabilah masih nak cuba restart balik dia punya Zoom. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus type di chat. Dan kalau ada soalan yang nak buka mic pun boleh. Saya akan layan dululah sementara menunggu Cikgu Nabilah kembali online. Saya fikir mungkin sebab dia pasang beberapa apps, kemudian dia juga pasang slide, dia juga pasang Canva dengan Zoom lagi, jadi mungkin agak berat. Jadi cikgu kalau ada yang dah cipta menggunakan Magic Morph, kalau nak share di ruangan chat pun boleh. Okey, saya sendiri pun ada satu tadi sekejap. Saya ambil gambar beruang. Lepas tu saya minta beruang tu untuk dia jadikan beruang sebenar, real animal, tapi dia punya hasil ni macam pelik. Saya cuba tunjuklah kejap. Sementara tunggu Cikgu Nabilah. Dan saya fikir feature ni pun masih agak baru sebab saya baru jumpa. Juga. Okey, saya share ni sekejap. Saya print screen. Kemudian saya crop bahagian ni ya. Okey, saya letak di ruangan chat mungkin. Cantik. Ada yang dah ni. Saya tunjuk gambar beruang pelik tu. Okey, saya tunjuk ya. Jadi menakutkan pula beruang tu. Dekat ruangan chat saya ada letak gambar beruang. Saya mula-mula beruang tu memang dah ada dalam template kan. Kemudian saya letak dekat Magic Morph, saya suruh dia buat real animal. Jadi sekarang tu nampak beruang tu jadi beruang tu macam jadi beruang, dia letak bulu apa dah, kemudian macam tengah bawa laptop ke apa dah. Padahal kalau ikut gambar sebenarnya tu macam tengah bawa sampul surat. Tapi ini yang kita namakan sebagai AI lah. Dia cuba tak say apa benda yang kita nak. Jadi kena sentiasa ada proofreading lah bila kita berhadapan dengan AI. Laptop tu pula yang nampak. Boleh aja semula tak lepas masukkan gambar, nak tekan apa yang untuk Magic Morph. Okay. Sementara kita tunggu Cikgu Nabilah. Dia dekat sini sekejap, nanti saya tekan.
Kalau Cikgu Nabila belum ada, saya share screen dulu sebentar. Okay, saya share screen. Ini, okay. Screen. Saya kena share screen. Okay. Jadi dia kita mula-mula yang nombor 1 ni, kita tekan pilih elemen dulu. Sama ada kita pilih example ataupun kita klik benda dalam kita punya slide tu lah. Kemudian kita type apa kita nak dia buat dan button magic mop dekat bawah ni. Jadi simply 1, 2, 3. Bila kita tekan magic mop ni mungkin dia ambil masalah. Katalah saya nak robot pula. Okay, saya tekan beruang ni, kemudian saya tekan describe dulu robot with gun. Contoh. Kemudian saya tekan magic mop. Sekarang ni AI dia tengah proses lah. Apa benda manusia ni nak. Cikgu Nabila masih belum ada. Dia tak nak gun. Okay. Saya padam gun tu lah. Mungkin benda tu apa nama? Benda yang tak berapa baiklah untuk dilihat. Ya. Ya, saya rasa mungkin skrin ni kena naik tolak kat atas sikit. Sorry. Saya tekan benda lain pula ya. Cikgu Nabila agaknya masih belum ada lagi. Ini saya sendiri punya tadi. Saya punya ni. Okey, ni. Okey. Lepas tu magic mop dia. Okay, ini masih magic mop. Magic mop dia kat bawah. Okey, kat bawah ni. Kalau Cikgu Nabila dah ada sound, boleh sound juga in case saya tak perasan. Jadi saya dah pilih elemen ni. Kemudian saya nak robot with cloud lah. Cloud. Okay, magic mop. Dia cuba tak say apa kita nak. Mungkin dia sebab artificial intelligence ni dia merupakan satu kepintaran buatan yang dia sebenarnya ambil daripada database yang kita belajar. Jadi dia macam dia cuba nak fahamkan lah apa yang kita nak. Jadi dia jadi macam ni, robot. Ya, sebab dalam tu pun dia tak ada cloud kan. Maksudnya kita last kali kita kena ni juga lah. Memang manusia jugalah yang kena nilai balik yang dia buat tu betul ke tak. Saya klik sini, saya tak masuk. Double lah. Jadi nampaknya saya pun ada delay juga di sini. Jadi sekarang dia buat robot ni nampak macam boleh kata menakutkan jugalah. Okay, saya cuba tengok balik chat . Ya, okey, betul Cikgu Mas. Kalau belum ada Magic Mop, klik Apps dulu. Mungkin itu yang kena buat lah. Cikgu Terence ada kongsi ya. Cikgu Terence ada kongsi. Dia punya Santa Claus tu mungkin dia pilih minta jadi cookies kot. Dia minta jadi cookies. Jadi penggunaan ni dia boleh bantu kita untuk cari idea sebenarnya. Cari idea. Cikgu Nabila. Ada dua sebenarnya. Cikgu Nabila nampaknya masih belum ada. Okay, kita lihat kat sini. Saya off screen share sebentar. Belum nampak. Mungkin cikgu boleh cuba-cuba dulu sementara menanti. Okay, Cikgu Kung asas Magic Mop. Dia buat beberapa design ya. Kita dibantu oleh AI lah maksudnya. Saya fikir Cikgu Nabila sudah offline agak lama.
Mungkin saya boleh bantu untuk share dia punya slide sebab kebetulan semalam dia ada share masa dry run semalam. Kena tunggu dia datang balik lah. Tapi kalau takut dia belum masuk, sekejap. Boleh dengar saya cakap cuba cari dia punya. Boleh dengar. Saya cari dia punya, mana dia punya slide dia semalam dia kongsi. Ataupun rasanya dia tak kongsi. Saya tengok sekejap. Kalau ada apa nama, boleh sentiasa type di chat sementara menunggu. Okay, saya letak di save message. Okey, kalau macam tu saya teruskan dengan share. Saya share terlebih dahulu. Ini adalah slide yang Cikgu Nabila ada kongsi lah sama saya. Dan sebenarnya Cikgu Nabila baru sempat feature yang pertama. Dia memang dah go through semua feature tadi. Jadi feature yang pertama adalah Magic Mob. Muncul beliau ada tunjuk malam tadi lah. Kemudian yang ini pula Magic Grab. Aduh, Magic Grab ni saya tengok dulu dalam saya punya gambar. Okay, saya tengok saya punya gambar. Adakah dia merupakan satu apps juga? Kalau ada cikgu tahu mungkin boleh bagi tahu juga. Sebab saya semalam just tengok dia punya slide. Ini mana Grab dia ni? Ini tab craft. Sorry, kan. Ini Magic Mob. 3 ni je saya ada. Ataupun mungkin kita boleh tengok Magic Swiss. Okey, dah ada juga. Okey. Terima kasih Cikgu Azman. Okay, alhamdulillah. Okey, saya stop share dulu. Okey. Zoom problem macam tak boleh nak masuk. Dia macam tendang keluar macam tu. Aduh, okey. Alhamdulillah. Teruskan cikgu. Okey, kejap ya. Saya dekat. Okey. Okey, sini. Okey, tadi Magic Morph. Terima kasih Cikgu Azman tolong take over sekejap. So kalau kita tengok pada kita dah habis Magic Morph, saya akan continue dengan Magic Grab. Okay, Magic Grab ni dia membantu kalau kita nak buat soalan yang kita boleh guna. Cikgu boleh guna presentation yang tadi. Okay. Okay, nampak kan Canva saya? Okey je kan? Nampak. Cuma je dia ada hitam kat tengah. Hitam. Dia kan hitam. Zoom punya chat. Aduh, macam mana ni saya nak buat ni? Saya cuba. Sebab sekarang ni Zoom saya macam somehow ada something yang not responding. So tu ada hitam tengah tu. Tapi saya cuba buat kat tepi lah. Okay. Hitam tu saya tak boleh nak klik. Cikgu Farah tenang-tenang aja. Okay. Now kita nak guna Magic Grab. So kita perlu masukkan satu gambar dalam Canva kita. Cikgu boleh guna dekat foto. Dekat tepi kiri tu ada foto kan. So cikgu boleh tekan foto. Cikgu akan dapat lihat banyak sebenarnya foto yang ada dalam Canva. Tapi katakanlah saya nak ambil berkenaan dengan
let's say inilah Christmas tree ni. Okay, Christmas tree ni kalau cikgu lihat, saya cuba besar. Okay, Christmas tree ni cikgu boleh, saya tak nak dia berada di tengah-tengah. Saya nak dia berada di tepi. So apa yang kita boleh buat, kita klik pada foto, lepas tu cikgu tekan edit photo. So cumanya kita tengoklah apa yang akan berlaku. Sebab ada a few times jadi macam yang kita nak, a few times dia akan lari sikit lah a few things. So macam mana nak guna Magic Grab? Magic Grab berada di dekat Magic Studio ni yang gambar hot air balloon. Hot air balloon ni. So tekan. Bila tekan, kita akan nampak technically yang ni dia macam ambil semua. Itulah, dia ada masa dia boleh ambil parts by parts. Ada masa dia ambil semua. Kalau dia ambil semua ni, dia berubah secara keseluruhan lah. So, yang ini Magic Grab untuk pictures lah. Pictures ni cikgu boleh adjust. So, kalau cikgu tak nak yang lain, cikgu just nak apa namanya? Christmas tree je. So, cikgu boleh edit, jadikan dia kita buang yang apa bangunan-bangunan tadi, tinggallah Christmas tree tu sahaja. Tapi kan kalau perasan dia kat nampak gayanya second time Cikgu Nabilah keluar ni. Jadi sebentar. Okey, saya sambung je. Sebab saya pun baru tengok tadi, mana tadi saya share screen sebab kebetulan saya tengah buka juga. Setelah tunggu Cikgu Nabilah masuk lah. Okey, saya share screen. Okay, jadi saya rasa mungkin kalau cikgu nampak sekarang saya tengah nak cuba ni dengan gambar ni. Oh. Sebab ni gambar satu dia. Oh, dia asing-asingkan. Saya nak try nak alih rumah ni. Okay, saya buat dari mula balik macam ni, saya delete. Saya ambil gambar. Okay, let's say saya nak dia macam penuh sikit kat sini. Saya tarik je lah. Bagi dia full. Kemudian saya klik kat sini, saya tekan edit foto. Mana tadi? Magic Grab. Lepas tu apa dia buat? Kan kita kena pilih. Oh, dia asing-asing macam ni. Sama macam tadi lah. Jadi sekarang ni saya nak test tadi macam mana saya nak alih rumah ni pula keluar. Jadi kena tekan satu. Kena tekan satu-satu. Ataupun tekan balik kat luar ni. Edit foto balik. Sebab saya sebenarnya belum belajar sebenarnya ni. Cuma sempat ditunjuk. Tapi kalau saya buat macam ni, delete. Okay, kita boleh hilangkan dia punya background lah. Okay, let's say saya buat lagi sekali edit foto. Magic Grab balik. Oh, tak boleh lagi dah. Sebab gambar ni mungkin dia tengah dianggap sebab ni grab tag pula. Sorry. Cuba crop rumah je, Cikgu Azman. Crop rumah. Kita try. Okay. Okay, edit foto. Okay, saya dah faham. Okay, saya cuba buat lagi sekali. Kita yang pilih petak tu sebenarnya. Okay, mula-mula saya letakkan gambar ni. Kemudian, boleh ke kita select macam ni? Tak boleh kan? Saya tekan edit foto. Kemudian kalau saya klik kat luar dulu, klik kat luar dia tak boleh. Dia memang kena klik dalam tu. Tapi bila saya tekan,
Oh, dia terus asing 2 ni. Ataupun semalam Cikgu Nabila sempat bagi tahu kalau boleh dia gambar yang macam nampak lagi dia punya perbezaan tu lah. Contohnya semalam dia bagi saya contoh gambar. Okey, saya pilih gambar budak yang tengah eksperimen ni. Okey, saya klik ni. Saya tekan edit foto. Magic Grab. Sebab dia AI ni maksudnya dia yang pilih. Tapi kalau kita nak selectively pilih tu saya belum. Saya baru tengok jugalah benda ni. Ya, kita boleh alih dua orang ni. Maksudnya memang AI yang dia proses image tu, kemudian dia tentukan mana satu background, mana satu objek. Kita boleh alih lah. Kita nak dia ke atas ni sikit ke bawah sikit ke, ataupun kita nak buang terus, kita tukar dengan gambar lain. Contoh, saya tertekan print screen. Okay, contoh saya nak tukar budak 2 orang ni pula tadi. Kemudian saya edit foto. Saya buat magic grab. Jadi daripada 2 budak, seorang lelaki, seorang perempuan tadi kan, dengan background makmal sains. Sekarang saya cuba nak bagi pula 2 orang budak perempuan ni pula berada dalam makmal sains tu. Maksudnya dia ada function ala-ala macam Adobe Photoshop lah. Tapi kita biar AI buat kerja. Lama pula AI ni buat kerja. Dia tengah fikir kot. Kalau lama sangat, sekejap. Okey, dah. Okay, dah buat. Jadi dia dah asingkan. Ini gambar 2 orang budak perempuan tu. Ini pula gambar makmal mereka. Saya tukar jadi makmal ni pula. Mereka 2 pula dalam makmal ni. Nak bagi nampak orang belakang sikit. Tak sinilah. Boleh. Menarik lah, menarik. Jadi ini magic grab. Izinkan saya check chat juga in case ada yang tanya. Ada yang tolong ulang. Okey, done. Jadi kita kena pastilah yang mana satu dia macam tadi yang magic mob dia sebagai apps yang cikgu Fana dah ada belum? Manakala yang magic grab pula dia dalam efek. Dia bersama dengan background remover lah. Ni ada cikgu Terence berjaya buat. Dia berjaya buat, dia naga ni. Dia terbalikkan semua ni ya. Naga apa semua diterbalikkan. Diterbalikkan sekaligus. Apa? Saya tak pasti kalau kita boleh selectively pilih lah. Kalau dia boleh selectively pilih mungkin lagi menarik. Ataupun mungkin saya yang belum sampai tahap tu lah. Okay, kita eksperimen dengan, katalah saya pilih budak ni pula. Yang tengah main model apa nama? Planet ni. Saya edit foto, saya tekan magic grab. Okay, saya tekan. Okay, dia ambil masa sikit lah. Mungkin dia nak, apa nama? Dia nak proses mana satu image dalam ni. Jadi sekarang bila saya tengok, dia berjaya keluarkan. Dan saya fikir gambar belakang ni, dia just macam replicate yang berhampiran dengan dia. Sebab kalau ikut logik, kan budak ni dalam bilik derjah ni kan. Takkanlah saya tahu pula apa benda belakang papan yang ada model planet tu kan. Maksudnya dia teka lah apa yang ada kat belakang tu. Jadi dia buat macam tu. Okay, kita boleh delete ni. Kita bagi, dia nampak jadi macam ni pula. Tapi kalau gambar yang sama ni, kalau saya grab dia lagi sekali, tak boleh. Boleh? Tak boleh. Kena select budak tu je. Macam mana tu juga? Macam mana saya nak select budak tu? Di mana kau kasih anak? Okey. Faham. Patutlah cikgu tadi cakap crop tadi kan. Macam ni. Kemudian kalau mungkin saya nak flipkan dia. Flip belah sini. Dia bersama-sama dengan mereka yang tengah buat eksperimen tu.
Tapi dia buat benda lain. Boleh kan? Salah je. Okey, jadi dia akan nampak sini lah. Okey, saya pilih semua sekali. Kemudian saya grupkan. Jadi nampaklah macam apa nama? Mereka bertiga ni tengah buat something lah kat kelas, tapi sebenarnya yang seorang ni bukan dalam kelas tu pun, buat benda lain. Okey, application dia bergantung dengan apa yang cikgu nak buat lah. Ada orang ada. Ni Cikgu Madihah. Ramai ya. Jadi sementara kita tunggu Cikgu Fahana ni, kita boleh try ni ya. Cikgu Madihah dia tengah buat tadi, dia cakap ada orang dalam chat tu. Dia cakap dia dah hilangkan orang. Boleh. Jadi mungkin kita berfikir kan, macam mana dia tahu yang belakang orang tu apa benda. Jadi saya fikir kalau dalam Photoshop, dia replicate benda yang sekeliling tu, dia macam doublekan benda tu lah, dan dia buat benda tu jadi background dia. Okey. Ramai dah yang boleh try sendiri. Tapi kita ada ni baru feature yang ketiga rasanya, yang kedua. Superimpose. Betul Cikgu Suzana. Benda ni kita panggil superimpose. Kadang-kadang kan mungkin kita nak ambil gambar majalah kan. Ini saya nampak lah. Ada murid seorang tu dia tak hadir sekolah. Jadi dia tak ada. Jadi kita mungkin boleh buat gambar kelas dia. Kita ambil gambar dia seorang, kemudian kita boleh buat superimpose dengan lebih menggunakan Canva ni. Jadi budak tu pun ada dalam majalah sekolah, walaupun hari tu dia tak terus sekolah. Menarik jugalah. Dan saya fikir ada 3 lagi feature yang Cikgu Fahana, Cikgu Nabilah nak share tadi. Kalau dia masih ada problem, kita cuba lihat magic switch ya. Semalam saya sempat tengok dia buat magic switch di mana, tapi rasanya mungkin kita kena buat something yang macam, saya lihat dulu lah. Okey, saya pilih ni lah contohnya. Saya ambil teks. Saya ambil teks ni. Macam mana nak masuk? Okey. Call, smooth and tasty. Okay, let's say saya tekan magic switch. Magic switch dia ada translate. Translate dia design into another language. Ataupun magic write. Magic write kat atas ni pula. Magic write ni saya fikir daripada 3 patah perkataan ni, bila kita tekan magic write, yang ni saya sempat cikgu ni tunjuk semua. Kita boleh minta dia rewrite. Okay, rewrite maksudnya kita minta AI tolong tuliskan semula. Okay, magic rewrite. Jadi dia buat ayat yang lagi lain lah. Tapi mungkin masih membawa maksud yang sama. Jadi sekarang kita ada refreshing, velvety and delicious. Sebenarnya dia ambil daripada ini yang asal je lah. Okay. Jadi magic write ni dia bukan sekadar boleh rewrite, mungkin kita boleh minta dia continue writing. Okay, saya cuba continue writing. Wow. Okay, saya copy dulu. Saya buka page baru. Ini apa yang dibuat tadi. Terlalu besar pula. Dia boleh buat jadi satu karangan lagi. 3 patah perkataan tu. These are just a few words that come to mind when describing a perfectly made smoothie. Padahal kalau kita tengok tak ada pun cerita pasal smoothies kan. Mungkin inilah yang satu ni, call, smooth and tasty. Okay, jadi dia dah jadi satu karangan. Jadi maksudnya selagi kita ada teks, kita right click. Tak hilang pula ni. Mana dia tadi ya? Sekejap. Tekan ni. Magic. Tekan sekali je. Tekan sekali nanti dia keluar magic write. Okay, sekarang ni saya nak jadi katalah kita nak buat present kan.
mungkin ayat ini terlalu macam untuk kita nak buat something yang lebih formal lah. Okay, Magic Write kita nak dia lagi more formal. Maksudnya dia akan tulis semula perenggan ni tapi dalam bentuk yang lebih formal. Ala-ala untuk korporat punya lah. Smoothies are perfect, the perfect blends of refreshing. Okay, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ini saya tekan Ctrl Z, Ctrl Y ya, bukan magic ya. Ini maksudnya yang tadi. Ini Ctrl Y yang redo lah, undo dengan redo. Ini maksudnya dua benda ni adalah berasal daripada benda yang sama. Cuma dia lain-lain ayat dia lah. Saya ada tanda soal lagi kat bawahnya. So why not indulge your taste bud with satisfying smoothie today? Yang ini tadi, sama juga. Okay, kemudian ada satu lagi yang saya fikir semalam saya sempat tengok juga. Kita nak sprinkle fairy dust. Fairy dust ni maksudnya kita buat dia ala-ala kedongengan sikit lah. Ni dia. Invention, the enchanting allure of a perfectly crafted smoothie. Craft lagi tu. A symphony of flavors. Wow. Dance upon the tongue. Nari-nari di atas lidah. From the sweet melodies of fruit to the savory best note of hearty green. Okay, the art of smoothie making offer a journey of discovery with a receipt to delight every seeker of taste. Siapa-siapa nak cari rasa tu lah. Okay, itu adalah Magic Write. Dan Magic Swiss, kalau kita tengok gambar ni, saya tengok chat sekejap. Tengok chat sekejap, takut saya terlepas. Karangan, betul Cikgu Mas. Lepas ni tak perlu risau orang foto gambar kita betul. Sprinkle fairy dust, betul. Cikgu, saya terlepas bahagian depan Magic Write. Okey, saya ulang balik. Okay, sekarang ni katalah saya pilih apa? Okey, saya tulis KFC. Tapi mungkin dalam bahasa Inggeris saja yang kita boleh buat tu lah. Sebab AI pun dia kena fikir dia kena terjemah ayat tu. Okay, KFC is better than Pizza Hut. Okay, katalah saya buat satu pernyataan macam ni. Okay, kemudian saya nak Magic Write. Saya nak dia buat jadi more fun. Bahasa saya sangat mudah. Some folks KFC range supremes over Pizza Hut. Jadi bagi saya ni boleh membantu murid-murid kita kalau dia nak buat pembentangan contohnya. Tapi dia ayat ni macam dia punya vocab tu limit. Jadi kalau kita tengok ni dia boleh bantu murid-murid kita untuk buat ayat yang lagi power lah. Tapi maksudnya dia belajar juga lah. According to some individual, KFC is superior to Pizza Hut. Sedangkan tadi kalau cikgu tengok balik, ini je ayat saya mula-mula tadi. Jadi maksudnya dia boleh menambah baik lagi lah. Dia memberi cadangan. Okay. Saya nak cuba satu lagi tadi. Saya ternampak kalau cikgu siapa chat tadi BM pun boleh cikgu Suzana. BM pun boleh. Saya belum pernah cuba lagi lah. Okay, let's say saya pilih yang perkataan yang banyak-banyak ni kan. Kemudian saya tak jumpa perkataan magic. Dia macam ni cikgu. Cikgu letak teks dalam gambar tu. Okay, contohnya saya ambil Ctrl V. Saya letak Ctrl V. Ni kan. Okay, cikgu siapa tanya tadi? Sekejap, saya cek balik. Cikgu tanya. Dia akan kita select je. Okay, contoh macam ni kan. Saya select. Ini panjangan. Jadi saya boleh bukan right click sorry. Tekan sekali. Sini ambil masa nak detect benda ni. Kita tekan lagi sekali. Dia mungkin dia detect dulu lah ini teks. Magic Write. Saya nak dia summarize kan. Sekarang ni dari yang panjang-panjang buat summarize. Tapi kalau ajar kat murid ni nanti mereka sonok lah. Kalau karangan panjang-panjang kan buat buat rumusan. Jadi dia rumuskan lagi pendek macam ni lah.
smoothies are delicious. Sedangkan yang tadi kita tengok sepanjang ini ya. Sepanjang ini. Kemudian dia boleh summarizekan jadi macam ni. Okay, itu magic, right. Okay, cikgu. Jadi nampaknya cikgu Fahana ni ambil masa sikit nak muncul balik ni. Jadi kita Cikgu Azman. tengok. Ya. Dengar tak? Cikgu Azman. Saya dah masuk Dengar tu. tapi saya hanya boleh masuk guna telefon je. Laptop dia laptop terus dia macam overheat kot. So tadi memang dia hang semua benda tak berjaya untuk buka. Cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh teruskan cakap. Nanti saya buka apa nama? Apa lagi dua lagi feature tadi? Grab Tax dah tak? Grab Tax belum kan? Grab Tax belum. Grab Tax. Contohnya kalau Magic Swish Magic Swish pun belum kan? Magic macam mana cikgu? Magic Swish saya belum pandai. Kena cari something yang poster contohnya Cikgu Azman buka satu presentation, apa-apa presentation template yang ada dekat dalam presentation boleh, poster boleh. Okay. Saya cari poster kan? Poster. Kat sini ya type. Boleh juga. Poster. Nanti keluar. Internet saya tak laju jugalah, tapi masih boleh lagi lah. Boleh. Ya. Saya tak boleh laptop dia terus panas. Okay, cuba ambil favorite party lah, boleh? Ya, boleh. Okay, ambil favorite party. Okay, customize. Tapi saya punya screen nampak kan? Nampak. Nampak. Okay. Lepas tu macam mana nak apa nama tadi? Magic Swish. Dekat atas sebelah kiri Magic Swish. Cikgu Azman tekan. Okay. Itu Cikgu Azman boleh pilih transform into dock. Oh, yang ini. Tadi saya tengok transform into dock. Kemudian saya tak cuba. Rupanya ada banyak ya. Blog post, song lyric. Cuba Cikgu Azman tekan. Dia akan bagi kita pilih sama ada summary, blog post, email, poems, lirik. Okay, sebab ini poster tentang apa nama favorite party perpisahan. Katalah saya nak dia jadi song lirik lah. Boleh. Song lirik. Dia akan maksudnya transform. Sekarang ni AI dia tengah apa nama proses poster tu, dia tengah buat lirik yang sesuai lah kan? Ya, betul. Okay, ni apa ni poster saya tutup. Saya tutup. Dia tengah run lah, Tengah loading lagi dia tu. tengah transfer. Dia rasa sikit. Cikgu Nabila tadi dah masuk ni? Dah lama masuk ke belum tadi Cikgu Nabila? Saya dah masuk. Saya dengar dekat telefon sambil saya buka juga dekat laptop. Tapi saya cuba uninstall Zoom. Tiba-tiba macam keluar opening. So macam rasa laptop kot terlampau panas something. Okay. Boleh tekan open. Okay, tekan open. Ni dah siap. Jadi dia akan buka melalui open dock dan dia akan kelihatan seperti ini. Wah, country ballad. Macam mana kita nak tahu? Ini kan lirik. Dia punya lagu. Lagu kita sendirilah sediakan muzik kan. Lagu kena buat sendiri. Dia hanya keluarkan lirik. Tuliskan lirik. Cuma dia keluar muzik sekali. Muzik tak ada. Sebab dia hasilkan dokumen. So sekadar dokumen je. Okay. Buat masa inilah. Mungkin kalau mana-mana cikgu yang boleh, rasanya ada je kot AI yang boleh buat muzik terus. Kita masukkan lirik, dia buat muzik. Mana tahu kan? Ada yang kita tak tahu. Tapi so far dalam Canva tak ada. Ya, Cikgu Terence. Boleh buat.
Oh, dia Ya, pandai kan? Dia cakap farewell to the great high school where we learn, love and live by the golden rule. The party may be over but the memory remains. In our heart, the great high school will forever reign. Maksudnya dia nak buat lagu lah pasal poster ni. ya betul. So menarik lah. Boleh lah untuk menghasilkan satu lagu farewell kan. Kalau cikgu yang pandai main gitar, mungkin boleh buat lagu untuk majlis perpisahan cikgu mana-mana ke. Dan satu lagi cikgu, kita dah yang tadi kita mula-mula tadi apa Morph. Feature Mod sudah, Magic Grab sudah, Magic Ride sudah, Magic Switch sudah. Ada tinggal satu lagi. Translate. Translate. Okey, jadi translate kita cuba tunjuk dulu sebelum jam 4:30. Masa ni besar sangat ya. Okey. Sikit lagi. Boleh ambil poster mana-mana yang boleh pilih yang ni, yang poster making contest ni pun boleh. Katakanlah kita nak ambil yang poster making contest ni tapi nak tukarkan dalam bahasa lain pun boleh. Oh, sekarang ni kita nak translate dia jadi bahasa kan? Ya, betul. Dia boleh terus ni ya. Tekan switch juga. Tengah loading sikit. Okay. Dia loading. Magic switch. Sekejap, dia tengah loading. Magic switch. Oh, ada, ni translate. Translate. Select language. Sekarang ni dia pakai bahasa Inggeris kan? Inggeris kita nak dia jadi translate. Sorry. Translate tu kata Malay. Okey, kita tengok boleh tak dia buat. Cepat je dia buat. Translate dia sekejap je. Kemudian maksudnya dia akan buat satu poster yang baru kan? Ya, betul. So poster yang baru tu dia ayat dia kena tengok jugalah. Mungkin kurang sesuai, yang kita boleh adjust dekat situ. Lepas kita translate, kita boleh edit dekat situ terus jugalah. Okay, jadi sekejap saya copy yang ni sekejap dulu. Sebab saya nak buat perbandingan side by side lah. Saya tengok je. Okay. Jadi panjang ni dia boleh sebelah-sebelah tak? Boleh tekan ni yang 4 yang tu. Grid view. Grid view. So kita boleh nampak sebelah. Lepas tu Cikgu Azman boleh besarkan kat bawah tu boleh bawah. Saya pakai benda. Sekejap. Sorry. Yang tu pakai yang ini kan? Ya. Dia tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tengah grid view kan? Jadi kalau kita lihat kat sini, saya boleh besarkan pakai yang ni kot. Pakai tu boleh. Dia on the spot ditukar jadi segera. Poster making contest, pembuatan poster, edisi khas. Edisi asas. Elementary edition. Pertandingan tu ada tu, cuma dia belakang perkataan poster, dia tak nampak tu. Kita kena edit balik lah kan? Edit sebab dia panjang perkataan dia. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. For any query untuk seberang pertanyaan. Kira senang lah, kita tak buat satu-satu lah kan? Ya, betul. Kalau ada satu-satu tu. Kalau buat kertas soalan dua bahasa boleh tak pakai ni rasanya? Boleh, tapi dia akan space lain lah. Dia bukan jadi atas bawah tu susah lah. Dia akan jadi one set bahasa Melayu, one set bahasa Inggeris. Mungkin boleh. Boleh try. Boleh cuba lah. Okay, jadi kita sekarang sudah berada di 4:32. Jadi mungkin kita boleh buka sekejap untuk soal jawab lah. Chat, kalau ada nak chat
boleh. Siapa nak terus nak buka mic pun boleh. Dan ada yang dah tanya link kehadiran ni kena tunggu admin bahagian teknikal untuk share. Okey, sudah ada. Kejap, terbesar pula. Jadi peserta boleh tengok di ruangan chat di mana pihak admin telah bekalkan dengan mana saya punya chat sebab bila kita tengah share screen dia jadi lain kan, dia jadi besar. Ini jadi besar. Dikongsikan pautan kehadiran bagi sesi hands-on online session series 111. Jadi cikgu-cikgu buka Google Form itu Google Form dan isi. Kemudian saya rasa saya akan terus bergerak ke ada satu lagi kan yang kita kena tunjuk, iaitu macam mana pengisian di SPL KPM. Betul juga? Ya betul. Jadi ini saya kira take over lah kan? Yelah, Cikgu Azman saya dah take over dari tadi dah. Itulah. Dah jadi sesi Cikgu Azman. Exit ticket. Okey, ini hands on. Okey, sekarang sepatutnya Cikgu Nabilah berada di sini jadilah. Okey, terima kasih. Terima kasih, minta maaf. Ini. Okay. Kita lihat di pengisian dalam SPL KPM, kena masuk ke, kalau nak senang masuk melalui Delima lah. Delima, kemudian cikgu cari, bukan Delima apa nama site untuk apa nama tadi? Pembelajaran? SPL KPM lah. Type SPL KPM dalam address bar tu. Kemudian nanti bila cikgu masuk ke dalam, dia melalui daftar e-pembelajaran. Sebab kita ini dianggap sebagai e-learning. Jadi nanti cari dia punya, saya rasa pelantar e-pembelajaran ni kena cari yang connecting dots ni. Sebab connecting dots ni dia sudah ada dalam senarai itulah. Sudah ada dalam senarai e-pembelajaran. Jadi lepas tu cikgu yang ada yang klik tu nanti isi nama, isi, sebab saya pun jarang juga buka e-pembelajaran tapi isi detail yang diperlukan. Kemudian nanti bila cikgu dah dapat sijil dalam email yang Google Form yang cikgu isi sekarang ni nanti, sijil itu cikgu beri kepada KPM di sekolah, SU sekolah sendiri kan? Ya, betul. SU Ladap di sekolah. Kemudian nanti dia akan lah. Ni ada cikgu kata tak pernah masukkan dalam SPL KPM. Boleh, boleh isi dalam SPL KPM. Boleh. Kita boleh gunakan. Jadi kita boleh dapat 1,5 jam. 1,5 jam. Sebab kita memang betul-betul buat 1,5 jam lah. Jadi ni macam ada kongsi masukkan cikgu, dah key in, nanti SU Ladap sahkan. Betul. Sebab SU nanti dia akan sahkan, dia akan rujuk pada sijil tu lah. Sijil SU Ladap. Just to say SU Ladap. Kalau boleh print out lagi bagus lah. Supaya SU Ladap tu dia ada hard copy sijil. Okay. Jadi Cikgu Fahana ada, Cikgu Nabilah ada apa-apa lagi nak tambah? Tak ada kot. Terima kasih Cikgu Azman untuk membantu saya mengendalikan sesi kali ini. Lepas tu saya mohon maaf, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang-kurang itu daripada diri saya sendirilah. Lepas tu poster ni Cikgu Azman, poster akan datang. Mungkin admin SPL boleh sharekan poster untuk minggu hadapan. Cikgu Zuriani ada bagi tips Saya kumpulkan sijil dalam satu folder ikut tajuk, contoh e-latih, CSL dan sebagainya. Boleh juga tu. Cikgu Lee pun cakap biasanya I kumpulkan beberapa slide isi gel dan print out sekaligus, hantar SU dan isi dalam SPL KPM.
Okey, jadi untuk minggu depan kita akan ada satu lagi siri yang seterusnya 112. Tajuk dia adalah LRT. Tapi dia bukan apa nama light rail transit tu. Yang ini limited resource teacher. Tajuk dia ni pun dah menimbulkan tanda tanya ni, kenapa nak limit resource teacher ni. Jadi pembentang dia adalah Cikgu Nur Farhana binti Pawante. Minggu depan masa dia adalah sama juga. Jadi masa kalau cikgu tengok dalam video masa mula nak start kan dia tulis pukul 3, tapi sebenarnya pukul 3 tu baru mula untuk sesi hands on. Kita sebenarnya bermula 10 minit lebih awal untuk slot snippet daripada Datuk Dr. Mahathir setiap Jumaat itulah insyaAllah. Kemudian pautan program ni sudah ada dinyata ke sini. Jadi cikgu boleh klik nantilah semasa minggu hadapan. Boleh masuk seawal 2.30 lah, tapi 2.45 pun okey lah. 2.45. Di sini ada dia punya sinopsis. Nak mengajar BBM mahal, kini tidak lagi. Mari kita guna bahan terhad yang ada bagi menjadikan PDP lebih menarik dengan aktiviti. Oh, jadi yang dimaksudkan dengan limited ni adalah bahan yang terhad. Okey, tapi kita kalau boleh buat perancangan yang baik disusuli dengan BBM yang terhad menjadikan PDP lebih seronok. Ini mungkin sangat berkait rapat dengan kita lah. Sebab kalau kita banyak sumber memang seronok lah kan. Tapi kalau kita ada sumber yang limit, macam mana kita nak menjadikan PDP itu lebih menarik. Jadi minggu depan kita akan jumpa balik. Dr. Zalina ada tadi kan? Tak ada. Ada Dr. Zalina. Cikgu Lim bagi tahu thank you, slot ini paling menarik. Saya tak tahu apa yang menarik. Mungkin dia seronok tengok apa ni. Doktor ada tu doktor. Dr. Zalina. Ada. Terima kasih Cikgu Azman untuk cover tadi Cikgu Nabila kerana laptopnya ada masalah sampai panik, tapi kita bersyukur sebab Cikgu Azman mempunyai kemahiran juga tentang AI dan Canva, jadi boleh bantu untuk sesi perkongsian tadi. Alhamdulillah. Tak apa, itu satu cara yang baik apabila kita bertemu dengan masalah-masalah yang tiba-tiba pop up, jadi kita boleh selesaikan masalah itu dengan adanya moderator yang sangat bagus. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti minggu depan dengan Cikgu Farhana Farhana Pawante pula dengan LRT-nya tadi kan? Ya, betul. Kita akan jumpa lagi insyaAllah. Kita di Kuala Lumpur ni hujan lebat ni, jadi saya macam suara pun tidak dengar. Okey, saya sudah balik pada Cikgu Azman. Terima kasih. Ambil gambar Cikgu Azman. Ambil gambar boleh. Kejap, saya jarang kerja. Kerja ambil Atau gambar. kawan-kawan Boleh buka kamera dulu. Buka kamera. Tak tolong. Buka kamera dulu. Cikgu Mas dah senyum dulu. Jadi saya tadi moderator tapi boleh dipanggil jadi presenter. Two in one. Mujur tadi semalam dah ada dry run lah. Kalau tak saya memang blur mana. Cuma saya tak tahu mana tempat tu tadi. Cari-cari tempat. Okey, saya sudah nampak Cikgu Mas, Cikgu Goh. Cikgu Mary, Cikgu Kung, Cikgu Yong, Cikgu Is. Okey, ada siapa lagi nak buka kamera? Dia tekan print screen kan. Okey, jadi saya tekan sekarang. Okey, yang pertama. Sekejap. Saya tutup meeting chat sekejap. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Semoga perkongsian tadi dapat kita manfaatkanlah. Terutamanya sebagai seorang guru di mana kita boleh memudahkan kerja kita lah, dan diharap jumpa lagi minggu hadapan.